ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bab ilmu dan zikir, kelebihan Al-Quran. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ar-Rabbu tabaraka wa ta'ala man syaghalahu al-Qur'anu an dhikri wa mas'alati a'taituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin wa fadlu kalamillahi ala sa'iril kalam ka fadlillahi ala khalqihi. Rawahu Tirmidzi wa qala hadha hadis hasan gharib. Bab fadailul Quran. Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis qudsi ini bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesiapa yang kesibukannya dengan Al-Quran menyebabkan dia tidak mendapat kelapangan untuk berzikir dan berdoa kepadaku, maka aku akan kurniakan kepadanya lebih baik daripada apa-apa yang aku kurniakan kepada orang-orang yang berdoa kepadaku. Dan kalamullah, yakni perkataan Allah Subhanahu wa taala, lebih afdal daripada perkataan yang lain, seumpama kemuliaan Allah ke atas segala ciptaannya. Hadis riwayat Tirmizi. Alhamdulillah, tuan-tuan mulia, pagi ini kita membaca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis di bawah tajuk ilmu dan zikir. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Itu pernah ceritakan siapakah Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id ni kalau dari sudut hadis, para ulama hadis mengatakan bahawa dia orang yang ketujuh yang terbanyak meriwayatkan hadis, bermula pada Abu Hurairah semalam orang yang ke-6, hari ini orang yang ke-7. Dia ada meriwayatkan hadis sekitar 1150 hadis diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Dia ni memeluk Islam ketika mana berumur belasan tahun. Nabi SAW berhijrah ke Madinah ketika itu umur dia baru 10 tahun. Abu Sa'id Al-Khudri. Nama betul dia Sa'ad bin Malik bin Sinan. Tapi orang kenal dengan Abu Sa'id. Abu Sa'id. Kalau disebut Sa'ad bin Malik, orang tak kenal. Dia kenal dia sebagai Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika mana berlakunya peperangan Uhud, ketika itu umur dia 13 tahun lah, muda lagi. Jadi ayah dia Malik ni bawa dia ni jumpa dengan Nabi SAW untuk bawa pergi perang. Ayah dia promote lah pada Nabi. Dia kata Abu Sa'id ni, dia kata kuat, tengok badan gagah, sadar semua kan. Nabi tengok atas bawah, jeling 3-4 kali. Nabi kata tak apalah, ini bawah umur. Dia kata anda bawah umur 13 tahun tak dapat pergi. Dan ayah dia menjadi salah seorang syuhada dalam peperangan Uhud. Lepas ayah dia mati, jadi Abu Sa'id ni pergi jumpa Nabi. Konon-kononnya nak mengadu lah pada Nabi tentang kematian ayah dia. Nabi tu pesan kat dia 3 perkara. Dia kata, sekiranya kamu sabar, nescaya Allah Ta'ala akan berikan kesabaran pada kamu. Kalau kamu redha, Allah Ta'ala akan berikan kamu keredaan pada kamu, ketenangan kepada kamu. Dan ada Nabi sebut lagi apa? Redha, berikan kesabaran dan berikan kebaikan pada Abu Sa'id Al-Khudri. Dia Abu Sa'id Al-Khudri ni banyaklah cerita tentang dia. Antaranya ketika mana sebelum berlaku pada zaman
orang Islam tengah bergaduh-gaduh, Nabi dah wafat. Ketika mana berlaku perbalahan dalam kalangan orang Islam, akhir hayat dia lari pergi ke kawasan gunung, kawasan bukit, sehingga orang datang ketika itu nak bunuh para sahabat. Dan bila salah seorang yang dapat tangkap Abu Sa'id Al-Khudri ni, dia letak pedang dekat Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri dia kata, inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika fatakuna min ashabin nar wa dzalika jazaa'uz zalimin. Kata Abu Sa'id Al-Khudri, aku nak, Abu Sa'id ni dia cakaplah pada orang tu, aku nak supaya kamu ni akan mati nanti, bawa dosa bunuh aku. Dia kata, inni uridu an tabu'a bi ismi wa ismika, kamu mati ni, kamu nanti mati bawa dosa aku dengan dosa kamu sekali. Dia kata, kemudian orang tu jadi takutlah. Tentera itu, dia kata, siapa kamu ni? Dia kata, aku adalah Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat Nabi. Bila dia dengar itu, orang tu takut. Orang tu balik itu. Ini diceritakan Abu Sa'id Al-Khudri ni meninggal ketika berumur dalam 80 tahun. Banyak khidmat dia dengan Nabi SAW. Dan dia banyaklah meriwayatkan hadis yang berkaitan dengan Al-Quran. Ini antaranya. Hadis ini kata ulama adalah hadis daif dalam Tirmizi. Al-Albani pun mengatakan hadis daif. Dia kata, dalam hadis ini Abu Sa'id Al-Khudri dia berkata, Nabi SAW bersabda, yaqulu rabbu tabaraka wa ta'ala. Jadi bila ada perkataan gini, maksudnya hadis ini merupakan hadis qudsi, yang mana dalam kata-kata Nabi SAW, Nabi kata, yaqulu rabbu tabaraka wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala yang berkata. Cuma lafaznya ialah lafaz daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya daripada Allah. Maksudnya Nabi bercakap tentang sesuatu yang apa Allah Taala nak kata. Jadi apa kata Allah? Maksudnya apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah Taala bagi tahu tentang Quran. Quran ni kalamullah. Jadi Allah Taala nak bagi tahu tentang Quran, tentang kalam Allah ni, tentang kata-kata Allah ni. Allah Taala kata apa? Man syaghalahul Quran an dzikri. Sesiapa di antara kamu sibuk hidup dia ni, sibuk, syughul, masyghul, sibuk apa? Sibuk membaca Al-Quran. Maksudnya seseorang di antara kamu ni, hamba aku, sesiapa yang hidup dia ni disibukkan diri dia dengan membaca Al-Quran, sibuk dengan urusan Quran, sampai kan kata Allah Subhanahu wa ta'ala, an zikri wa mas'alati, yang menyebabkan dia ini tak ada masa untuk berzikir kepada aku dengan zikir yang lain. Sibuk baca Quran, pagi baca Quran, petang baca Quran, malam baca Quran, jumpa tok guru sana baca Quran, jumpa tok guru sini baca Quran, menyebabkan dia ni tak sempat nak zikir-zikir yang lain. Zikir apa ke? Subhanallah ke, alhamdulillah ke, banyak zikir, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, banyak zikir lain. Tapi disebabkan ni sibuk, asyiknya baca Quran aja, tak sempat zikir yang lain. Itu yang pertama kata Allah. Kemudian kata Allah yang kedua, wa mas'alati, dia ni banyak baca Quran sampai tak ada masa, tak sempat nak berdoa kepada aku. Wa mas'alati, berdoa kepada aku pun tak sempat, sebab sibuk baca Quran. Nak berdoa, nak minta berdoa sesuatu pada Allah pun tak sempat. Duk baca. Ini biasanya orang Quran lah, ahlul Quran. Kalau zaman saya dulu lah, zaman ngapal Quran dulu memang sibuk. Sehari itu 16 jam duduk dengan Quran. Zaman tengah ngapal lah dululah, zaman ngapal. Sehari 16 jam duduk dengan Quran. Start daripada pukul 4 pagi tu sampai 12 malam, 16 jam. Tolak makan minum, waktu dengan Quran tu 16 jam. Sehari tu baca Quran, untuk dia ada hafalan, dia ada ulangan, dia memang tak henti-henti. Jadi kita nak buat benda lain tu memang tak sempat sebenarnya. Tu dunia orang hafal Quran, begitulah. Memang pada pagi tu bangun, lepas tahajud tu mula dia pegang, kita nak ngapal untuk hantar hafalan baru. Habis pagi, lepas subuh hantar hafalan baru, kita nak ulang pula. Yang dah hafal tu bukannya ingat, dia dah seminggu, 2 minggu lupa balik. Jadi dia ada sistem nak ulang benda yang baru kita hafal kan. Lepas tu masuk kelas pula belajar. Lepas
Lepas zuhur, lepas asar, ulangan lama yang kita dah ngapal 20 juzuk tu, juzuk 1, 2, 3, belah-belah tu, siapa yang nak tolong jaga kan? Kita lah kena dijadual. Jadi sehari 16 jam duduk dengan Quran, memang tak ada masa. Tu disebutkan. Kemudian kata Nabi, kata Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sebut a'taitu afdala ma u'tiya sa'ilin. Allah kata a'taitu, aku akan beri hamba aku jenis macam ini afdala ma u'tiya as-sa'ilin. Aku bagi benda lebih baik daripada apa yang diminta oleh orang yang berdoa. Ramai orang berdoa, orang tu doa itu, orang di doa ini, orang di doa ini, orang di doa ini. Jadi semua orang yang berdoa yang ada atas muka bumi ni, dia ahli Quran ni tak sempat nak doa macam orang lain. Minta rumah ke, harta ke, kekayaan ke, anak pinak ke, kesenangan hidup, dia tak sempat nak doa. Tapi Allah kata a'taitu afdala, aku bagi lebih baik daripada apa semua bentuk yang didoakan oleh orang-orang awam itu. Satu, zikir tak sempat. Kedua, nak berdoa pun tak sempat. Dia kata Allah bagi lebih baik, dia kata. Kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa fadlu kalamillahi ala sairil kalam ka fadlillahi ala khalqi. Allah Ta'ala sebutkan wa fadlu kalam, dan kelebihan kalam Allah Al-Quran itu ala sairil kalam, ke atas kata-kata yang lain lah. Kita baca hadis ke, baca syair ke, baca buku fiqh ke, baca buku akidah ke, belajar benda-benda lain, dia kata lebihnya kalam Allah tu ke atas kalam-kalam lain, ka fadlillahi ala khalqi, seperti mana lebihnya Allah ke atas makhluk dia. Macam mana kita tak boleh compare lah Allah dengan makhluk dia. Itu. Jadi boleh cerita hadis-hadis tentang Quran ni memang menarik. Cuma ceritanya kita tak baca je lah. Itu ceritanya. Kita tak buat kan. Jadi insyaAllah tuan-tuan mulia, bila kita baca hadis ni, doalah, minta pada Allah SWT, Allah berikan kita kekuatan, boleh selalu baca Quran, istiqamah. Bila kita dengar ni, supaya kita dapat kelebihan-kelebihan tu. Tengok orang doa tu, doa ni, tak apa, kita tak doa tak apa, kita baca Quran pun tak apa. Ingat Allah Ta'ala akan beri kelebihan orang-orang yang berdoa tersebut. Kita insyaAllah tuan-tuan mulia, kita fahami, kita amal, dan kita sampaikan. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.